Kalau di kawasan ni memang dia terkenal, dia ni memang orang maksiat kenal ni, maka hijrahlah, pindah tempat lain. Pindah tempat lain, duduklah di rumah Allah. Orang tak kenal dia, duduk kat masjid, orang kenal dia. Kalau mati, bagus dia duduk masjid. Kalau tempat dia, mati, eloklah tu, hidup nyusahkan orang je. Setiap hari kita memang ada masa, ada peluang. Allah jadikan masa kita daripada bangun tidur hinggalah tidur semula tu, ada peluang untuk kita mengerjakan ibadah, menunaikan perintah ni yang wajib dan menggalakkan ibadah yang sunat. 5 waktu tu ada masa yang diluangkan dan kita kena ambil masa untuk 5 waktu itu. Sementara yang lain tu kita berusaha, yang mana hasil daripada usaha kita itu terutama melakukan ibadah yang sunnah, kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita berusaha berjihad, kita bina syakhsiah kita atau peribadi kita yang inginkan keridaan Allah, yang ingin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi sebelum azan subuh kita dah bangun, kita berusaha berjihad untuk tahajud, untuk baca Quran ke, untuk istighfar. Semuanya kita berusaha, bukannya satu perkara yang mudah. Tetapi ruang dan peluang masa tu memang ada, Allah beri. Cuma kita saja tidak berusaha. Bila kita bawa pada perkara yang lain tentang usaha kita untuk mendekatkan diri pada Allah ataupun beribadah kepada Allah, kalau kita boleh berusaha payah berurusan visa, kita ke tembok besar negeri China, ke Pulau Bali, ke Hawaii, ke mana Australia, melancong ke mana gini, mengapa kita tak berusaha untuk pergi ke Makkah Al-Mukarramah? Kalau kita berusaha set jam untuk bangun pukul 2 pagi, 3 pagi untuk lihat ini lawan ini, kenapa kita tak berusaha untuk perkara ibadah, mentahajud, kunci mentahajud ke untuk Al-Quran waktu malam? Kalau kita berusaha untuk beli ini gini, kenapa kita tak berusaha kan untuk bersedekah, untuk apa? Kita saja yang tak mau. Padahal perkara menjurus ke akhirat tu kekal untuk kita, tapi yang kita kejar kat dunia ni tidak. Tapi itulah, bal tu'sirunal hayatad dunya, malah kamu lebihkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sedangkan akhirat tu kata Allah khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal. Sekarang kita mikirkan kan di dunia ni kita kan, rumah kita nak elok, sediakan rumah, nak buat rumah, sibuk kita fikir nak beli rumah mana ini, fikir tentang rumah kat dunia ni. Tetapi kita fikirkan rumah kita di akhirat kita, adakah kita sediakan di sana? Di dalam syurga, adakah begitu sediakan? Macam mana nak sediakan rumah di sana? Pernahkah kita tanya dalam pemikiran kita, aku dekat dunia ni ada rumah, dekat sana ada ke rumah? Kita bersusah payah, ataupun kata orang tua, bersakit-sakit buat rumah kat dunia, buat rumah apa benda, tukang sendiri sampai sakit-sakit. Tapi kita buat untuk bina di rumah di akhirat, kita tak adalah bersakit-sakit, tak susah mana pun. Kadang derma masjid, dapat sana. Kita bina masjid dekat dunia ini, berusaha dengan menyumbang ke derma, sana Allah binakan kita rumah sebagaimana kita bina di dunia. Bukan payah sangat kita mengulur gitu, orang lain yang buat, bukan kita sendiri yang buat. Tapi itulah, tak boleh. Begitu juga peluang ibadah banyak. Di samping itu, peluang kita untuk bertaubat, beristighfar juga banyak, ada. Cuma kita saja yang tak ada. Nabi mengisahkan cerita di akhirat, seorang lelaki yu'ta birajulin yaumal qiyamah min ummati, didatangkan dan seorang lelaki hari kiamat, kata Nabi, daripada umat aku. Lahu zunubun ka'ari raml, dia banyak dosa seperti pasir. Dia kalau pasir tu penuh, atau biasa kalau dosa ni seperti buih di laut,
pasir, maknanya banyak sangat lah. Dekat dunia ni tak apalah buat punya banyak dosa. Kadang buat sikit tapi dosanya besar banyak. Fayuqafu baina yadillahi, didirikan, dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka kata malaikat, intaliqu bih ilan nar. Allah firman kepada malaikat, jalan, bawa dia ke neraka. Fayantaliqu bihi ilan nar, maka dia jalan ke neraka. Summa yaltafitu, orang ni lelaki ni menoleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulullahu taala, maka Allah firman pada lelaki itu, malaka taltafit, mengapa kau menoleh? Ataupun kalau macam bahasa kita sekarang ni, kalau orang ikut bahasa orang faham sekarang, ni apa tu toleh lagi ni kan, dah masuk nak ke neraka tu menoleh kepada Allah Taala. Kalau bahasa kita sekarang ni, ni apa menoleh lagi ni, apa pandang belakang lagi ni, ke depan, apa pandang-pandang lagi ni, begitulah. Dia Allah cakap, malaka taltafit, ni apa hal kau ni toleh ke belakang pula. Fayaqulu, maka orang lelaki tu pun cakap, ya Rabb, wahai Tuhanku, kata dia, kharajtu minad dunya, aku keluar dunia, mana mati ya. Waman qata'a rajai, harapan aku ni tak putus-putus, tak putus harapan aku ni, sentiasa je. Waman qata'a rajai minka, harapan aku tak putus-putus kepadamu saja ya Allah. Ini mengharapkan Allah SWT, mengharapkan keampunan, rahmat. Fayaqulullahu ta'ala, maka bila Allah melihatkan telatah hamba ini, maka Allah pun berfirman, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan ketinggianku, maka hadza zanna amdi, apa sentiasalah hamba aku ni zan pada aku, sangka baik pada aku. Walakin hazihi da'wa idda'aha, akan tapi dakwaan ini dakwanya, dia cakap, dakwaan ini dia cakap, nak mati aku harapkan kau. Maka Allah Subhanahu wa taala pun firman, asyhadukum ya malaikati, aku menyaksikan padamu wahai malaikatku, inni qad qabiltu da'wahu, aku terima dakwaan dia. Yang dia ni mati ni mengharapkan aku apa ni, keampunan aku ke rahmat daripada aku terima dakwaan dia. Wa ghafartu lahu, dan aku ampunkan dia. Dah sampai akhirat tu masuk neraka lagi, masih lagi Allah Subhanahu wa taala menerima harapan hamba-hambanya, menerima apa dakwaan hamba dia, dekat dan dia, taubat dan dia, harap pada dia, tetap masih Allah terima. Apatah lagi di dunia ni luas peluang kita, walaupun umur sedikit, ruangnya sempit, tetapi Allah terima. Cuma kita saja tak ada. Lepas tu ada peluang masa untuk kita bersedekah, kita bersedekah. Ada peluang kita untuk bertaubat, kita bertaubat. Ada peluang untuk beribadah, kita beribadah. Kerana Tok Guru mengajar tasawuf banyak mengajar. Syarat sah taubat 4. Menyesal, kemudian berhenti daripada apa yang buat, azam tak akan ulang lagi, dan yang keempat, kalau ada apa-apa ambil hak hamba Allah tu, pulangkan balik. Sekarang kita pulang apa benda gini, zalim ambil gitu gini, pulang balik. Kalau ialah orang sekarang ni bab tanah ni kan, batu sepadan dia alihkannya supaya luas tanah dia, dah tanah orang tu sempit, alih balik batu sepadan tu. Kalau itu kata hak dia tu, padahal bukan hak dia, kata dia ni atuk dulu tanam dulu, cakap ni bukan aku ni bukan aku punya pokok durian ni, dulu aku cakap ni pokok durian aku ni, bukannya, ambil balik dia pulangkan balik. Kalau curi dah begitu, bayar hutang, makan warung, makan kuih 4, cakap 2, banyak orang macam gitu. Beritahu taubat, dulu aku makan kuih kau banyak, warung kau makan kuih aku makan 4, ya badan selera makan, aku makan 4, selalu cakap 2 je, kena makan 3 cakap 1, kuih 1. Ada orang macam gitu. Bila bertaubat, beritahu pulang balik, minta halal. Kalau dah mati nak pulang ke tak ada, pulang pada waris ni, beritahu. Kenapa? Li'annahul matalibu fil akhirah, kerana itu tepat dituntut akhirat. Di akhirat tuntut. Yang menjadi perkara besar itulah di akhirat. Seperti mana saya dah beritahu perempuan, 5 sen di dunia ni kecil, tetapi di akhirat besar. Dan saya banyak misalkan perempuan supaya kita ingat. Macam kalau beli telur tu ada baki 3 sen kan, 3 sen baki 3 sen. Kita sebagai tokek kedai cakap 3 sen ni halal ya, saya ambil halal ya. Yang beli cakap halal,
habis cerita, tak ada tuntutan. Tapi kalau 3 sen ni pembeli pun senyap, penjual pun senyap, tak disettlekan 3 sen tu yang lebih tu. Patut kena settle kan tu, walaupun 3 sen, 4 sen settlekan. Ni 4 sen ni halal saya ambil ya. Halal, okey. Memang kecil 4 sen di akhirat, di dunia kecil. Tapi di akhirat besar. Kenapa? Sini katanya li'annahul matalibu fil akhirah. Tempat tuntutan di akhirat. Tak disettle kat dunia, kat akhirat si pembeli tu boleh tuntut. Ya Allah, dia ni dulu dia jual, dia ambil 4 sen aku tu, tak pulangnya, dituntut. Lah, kecil di dunia, besar di akhirat. Fala wa'asara, kalau susah, wantazara warisu yasarau, waris tunggu lebih senang nak pulang apa punya. Wataba, dan taubat, sahhat taubatuhu, sah taubat dia. Cuma waris dia yang uruskan, dia taubat aja, sah. Qala al-Mawardi, kata Imam Mawardi, itulah dia. Fa in mata mu'siran, kalau mati dan kena susah, nak pulang tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, kita kalau nak buat salah pun, buat dosa pun, janganlah dosa yang berkaitan dengan manusia, payah. Ambil hak orang, barang orang tak pulang, pinjam barang tak pulang, pinjam pengali tak pulang, sampai mati. Perkarat pengali kat rumah tu, waris bukan tahu dia pengali siapa. Pinjam parang tak pulang, pinjam pengali tak pulang, pinjam sabit tak pulang, macam-macam tak pulang. Kalau mati susah juga, susah pulang. Wa fillahi anhu, maka pada Allah lah urusan dia tu. Kama sayati, tu dia. Begitulah. Begitu juga syarat sah taubat, ayyakuna qadiran alal maksiyah. Dia mampu nak maksiat, kena buat time dia mampu. Tapi itu digalakkan taubat. Pasal apa? Dia mampu untuk buat maksiat. Itulah yang digalakkan taubat. Falau taba 'ani zambi masalan li ajzihi anhu bi haramin aw bi ghairihi. Kalau lah dia taubat tu dia dosa tu. Contoh kata dia, kerana apa? Uzur dia lemahnya, disebabkan tua tak daya. Macam orang apa ni sibuk kan pergi pusat pelacuran, ya muda. Tapi dia taubat. Pasal apa? Taubat kerana dah tak daya lagi dah. Tak daya lagi dah tua, tak daya lagi nak pergi. Orang tanya, tak pergi lagi tu. Aku tak daya lagi dah gaut, sakit dah, tak daya lagi. Uzur dah. Taubat. Fala yushtaratu an takuna taubatu lillahi ta'ala. Kalau itu, maka tidak disyaratkan taubat itu kerana Allah. Taubat kerana dah tua lah. Taubat kerana tak daya lagi. Bukan taubat kerana Allah. Kerana memang kerana tak daya tu. Lain kalau dia berkuasa, dia daya lagi, duit dia banyak lagi, dia tak pergi taubat, aku taubat tak ada lagi. Daripada dia mampu, itulah yang digalakkan taubat. Kenapa? Dia mampu buat, itulah yang digalakkan taubat. Kerana dia mampu buat, dia taubat, itu lagi besar. Besar ganjaran dia. Kenapa? Dia mampu buat tapi dia bertaubat, itulah yang digalakkan taubat kerana Allah. Falau kana ya'si bimalihi, kalau dia buat maksiat dengan harta yang berkaitan hartanya, fatarakal maksiyata li syahhihi, ditinggalkan maksiat tu kerana harta tu disebabkan dia pelokek, memang dia jenis lokek, kedekut. Fala tuqbalu taubatahu, tak diterima taubat dia. Memang dia tak ada beli ni pasal sebabkan dia lokek, bukan sebab dia taubat itu, memang jenis dia lokek, itu tak diterima. Qala al-Asnawi, kata Imam al-Asnawi, pakar usul dalam mazhab Syafi'i, usul fiqh Asnawi. Fil Muhimmat, dan kitab Muhimmat, la yushtaratu li sihhati taubatihi ayafdaha nafsahu indal hakim. Syarat taubat ni kata dia, disyaratkan untuk sah taubat itu bahawasanya kata dia, jangan buka keaiban di hadapan hakim. Maknanya kalau nak taubat ni janganlah depan orang pun nak taubat. Cerita kat orang gini, depan hakim nak taubat gini tentang kesalahan dia, tak perlu cerita salah. Apa kata Syekh ni? Bal alaihi ayastatura bi satrillah ta'ala. Malah kata dia, naklah bertaubat tu dengan penutupan Allah. Tutup keaiban dia sebagaimana Allah tutup keaiban dia.
Allah tak cerita pun dosa dia ke, salah dia ke, pergi tak maksiat ke, beli nombor ekor ke, beli judi pun Allah tak cerita pun pada hamba Allah, maka engkau jangan cerita pada hamba Allah. Maknanya taubat dia tutup keaiban dia sebagaimana Allah tutup keaiban dia, Allah tak cerita pada orang lain. Kalau siapa yang buat dosa dulu zaman muda-muda kan, zaman muda orang beli nombor ekor, pergi main judi kan, minum-minum tu, jangan cerita dengan orang. Kalau di kawasan ni memang dia terkenal, dia ni memang orang maksiat kenal ni, maka hijrahlah, pindah tempat lain. Pindah tempat lain, duduklah di rumah Allah gini. Orang tak kenal dia, duduk kat masjid, orang kenal dia. Kalau mati, bagus ni. Kalau tempat dia, mati, eloklah tu. Hidup nyusahkan orang je. Kalau barang hilang, dia lah siapa lagi. Jadi orang sebut keburukan dia, eloklah hijrah ke tempat lain untuk mengubah diri. Di tempat lain tu mungkin jauh, tempat jauh sikit, duduklah di masjid, campur orang gini, khidmat rumah Allah. Orang tengok, orang sebut kebaikan dia, bila mati, bagus dia ni, rajin masjid, rajin berkhidmat. Padahal di tempat dia tu memang orang sebut dia jahat dia. Di tempat lain biar mati dah kan, orang sebut kebaikan dia. Tutup keaiban, dosa, jangan cerita dengan orang sebagaimana Allah tak ceritakan kepada orang hamba-hamba dia yang hamba dia ni buat salah. Dan dia kata wala ayyuqimal hadda ala nafsi, jangan dia orang kata membuat had ataupun melakukan hukum pada diri sendiri. Contoh dia mencuri, ini aku curi tak boleh, kalau ikut orang curi gini potong tangan dia, kerat tangan dia. Tak. Sebagaimana Maiz berlaku pada Maiz itu tidak, jangan buat gitu. Bila taubat dah diam saja. Lepas tu bila buat salah, buat jahat, jangan cerita dengan orang. Kalau cerita dengan Allah, ngadu. Begitu juga buat baik, jangan cerita dengan orang. Kadang ada orang juga, kadang dia tanya kadang dalam kelas kan dia ada juga, dia dengar ada orang cerita gitu, tanya, ustazah, sembahyang tahajud ni berapa paling banyak ni? Paling banyak gini-gini kata salah tu. Kalau witir gini-gini, kalau sembahyang sunat duha gini. Alhamdulillah ustazah, dia dapat buat 4, buat 3 tu. Jangan cerita, diam saja, tanya senyap ke. Jadi taklah berapa elok cerita tu. Kadang memang hati dia tak ada nak nunjuk, tapi kalau orang lain tengok, kemain. Jadi tidak. Jadi itu dia. Maknanya peluang untuk buat kebaikan banyak, dan peluang untuk bertobat pun Allah beri banyak. Itu dosa dia. Wa amma ghairuha minal ma'asi, ataupun yang maksiat selain daripada tadi tu, kan nazari ila ghairi mahramin, seperti melihat pada yang bukan mahram. Mana haram, mana tengok aurat orang yang bukan mahram. Wal qu'ud fil masjidi ma'al janabah, ini dosa banyak, dosa dengan Allah SWT. Duduk di masjid dalam keadaan hadas besar, tu dosa juga tu. Wa masul mushafi bi ghairi wudu, memegang mushaf tanpa wudu, itu berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa syurbil khamri, minum arak, tu kalau dosa dengan Allah ni kita taubat senang. Wasama ilmalahi, dengar bunyian yang khayal, mengasyikkan gitu, lagu-lagu apa yang tak senonoh tu dengar. Maka kata pengarang ini, Syekh Abdul Rahman As-Safuri, ini sama juga dengan cedok daripada kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Kita kalau tasawuf, kita rujuk pada Imam Ghazali dan juga Syekh Junaid Al-Baghdadi. Maka dia kata kalau macam salah contoh macam gini, tengok aurat orang bukan yang mahram, duduk di masjid dalam keadaan hadas besar, megang Quran tanpa ada sembahyang wudu, minum arak, dengar bunyi muzik yang tak senonoh ke, fayustahabbu ayukaffira kulla ma'siyatin bihasanatin tusyakiduha, maka sunat dia keparah, tebus semua maksiat itu dengan kebaikan. Contoh dia, fa yukaffiru maksiatal nazari ila ma la yahillu, maka dia melihat yang tidak halal bin nazari ilal mushaf, maka lihatlah mushaf. Orang kata sebut Quran, itu mushaf itu mushaf bukan Quran. Quran yang kita baca bunyi itu Quran. Itu yang di buku tu mushaf.
Maka lihatlah mushaf. Tengok benda-benda haram, tengoklah mushaf. Kalau buat apa ni umrah, tengoklah Kaabah. Tengoklah muka dua apa, tengok laut, tengok langit, kebesaran Allah tu. Dan wasama ilmalahi, dengar berbunyi yang tak senonoh apa ni, bisama il-Quran, dengar baca Quran. Dengar baca Quran taranum, elok dengar. Dengarkan itu cara taubat dia. Wal qu'udu fil masajid junuban, duduk di masjid dengan rakaat besar, bil i'tikafi fihi, maka i'tikaflah dia. Cover, tebus kesalahan tu dengan perkara-perkara macam gini. Wa syurbil khamri, minum arak tu tebus dengan bit tasdiqi bi kulli syarabin halalin, dengan sedekah setiap minuman yang halal. Bukan payah sangat. Kalau buat minum arak dulu memang banyak minum arak, beli minum bagi orang, beli kotak apa nak bagi kat pejabat ke apa gini, ni kotak, tebus begitu. Wa yukaffiru azal muslimin, dan tebus menyakiti orang Islam ni banyak. Kadang kita tak sadar, kadang menyakitkan hati apa itu. Dengan apa cara apa? Bil ihsani ilaihim, dengan buat ihsan kepada mereka. Walahu fil ihya, ini dah kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Semua ada cara dia, ada peluang. Tanya orang yang tahu macam mana lah aku gini, tanya tutup guru yang tahu, untuk peluang kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada peluang, ada peluang sedekah walaupun sedikit. Ada peluang untuk main tahajud malam, bangunlah walaupun 2 rakaat. Ada peluang untuk apa ni, sembahyang duha. Kalau pejabat tu ada masa duha, kita tak nak je kat rumah dah pencen apa nak buat duha, paling kurang 2 rakaat. Biar buat 2 rakaat tapi buat sempurna. Tahajud walaupun buat 2 rakaat, buat sempurna elok. Okeylah, tak payah banyak, 2 rakaat cukuplah, janji ada buat. Kalau kita ada melakukan sekali perkara itu sunnah, dah dikira kita melakukan perkara itu. Begitulah yang diterangkan. Banyak dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi menyebutkan sunnah Nabi SAW. Peluang banyak kita beribadah, ada masa kita untuk taubat, Allah beri. Tak ada alasan kita daripada Allah Subhanahu Taala tu untuk kita cakap tak ada masa, tak ada apa, tidak. Semua ada contohnya yang sebutkan. Nabi dulu susah juga. Nabi Isa tu susah, fakir miskin, boleh ibadat. Kenapa kamu fakir miskin tak ibadat? Jadi tak ada alasan kita daripada Allah SWT. Tak kamu kafir sendiri pun tak ada alasan. Ya allazina kafaru la ta'tazirul yauma, jangan kamu mengatakan uzur hari ni susah macam gini, kata Allah, biar kiamat. Begitulah. Apatah lagi kita orang Islam, ada masa kita peluang daripada bangun tidur hingga ke tidur semula, peluang untuk melakukan ibadah wajib yang sunat, apa juga kita buat. Dan juga ada peluang taubat, istighfar, maka ambillah masa untuk Allah SWT, untuk dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Wa sallallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta